Okey. Okey, baik. Terima kasih kepada Kak Ti yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kira mula terus ni. Sebab nak jawab soalan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ajarani Allah wa iyyakum minal bid'ah wa minadh dhalalat wa minan nar. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua daripada perkara bid'ah, tambahan dalam agama, kesesatan dan neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dapat lagi sama-sama untuk meneruskan pembelajaran kita dalam kitab Hadis Bulughul Maram untuk mengetahui dalil-dalil pensyariatan ibadah-ibadah yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Hari ini kita mulakan dengan panaskan pagi ini dengan menjawab soalan Kak Ti tadi. Kak Ti ada bertanya tentang adakah ada beza kelebihan ataupun fadilat dari sudut fadilatnya dan sudut kelebihannya antara solat malam, qiyamul lail, solat malam, maknanya solat sunat selepas isyak jika dilakukan sebelum tidur ataupun selepas tidur. Adakah ada perbezaan antara kedua solat malam ini? Okey, pertama sekali kita kena jelaskan dulu, bila kita sebut solat malam qiyamul lail ni, dia tidak termasuk solat fardu lah. Sebab solat fardu ni bukan tambahan, qiyamul lail tambahan. Okey, jadi kalau solat fardu kita lewatkan solat isyak yang last sekali tu, kalau kita lewatkan melebihi waktunya tak boleh. Macam orang kita ni, orang Melayu kita ni, kebanyakannya mereka menyangka solat isyak ni waktunya sampai ke subuh. Betul ke tu? Ada hadis. Kalau kita nak kata perkara ni betul, kita bersengaja lewatkan solat isyak kita sehingga sebelum masuk waktu subuh. Ada hadis yang melarang perkara tersebut kerana ada hadis yang sahih juga menyatakan waktu isyak adalah sehingga separuh malam. Jadi kalau kita sengaja melewatkan hingga sebelum subuh, kononnya kerana kita nak qiyamul lail, okey, ini telah mencanggahi hadis tadi yang mana mengatakan solat isyak waktunya hanya sehingga separuh malam. Bagaimana nak mengira separuh malam? Kita kira waktu maghrib masuk bila, tolak dengan waktu pukul berapa subuh masuk, kita bahagi dengan 2, tengok berapa jam kita dapat. Daripada jam yang kita dapat tu, kita tambah atas waktu maghrib. Okey, kalau contoh malam 8 jam, kita bahagi 2, jadilah 4 jam. Kalau contoh maghrib ni pukul 6, kita tambah 4 jam atau pukul 6, jadi pukul 10. Jadi bila pukul 10 itu dah terhenti waktu isyak kat situ. Jadi kalau nak lewatkan isyak pun, seperti mana hadis sebelum ni kita dah jumpa, ataupun mungkin boleh jumpa lagi, rasanya dah jumpa dah waktu-waktu solat ni. Nabi hanya melewatkan isyak sehingga 1/3 malam pertama. Nabi kata, kalaulah tidak menyusahkan umatku, inilah waktu isyak yang sebenar. Maknanya kalau kita ni orang perempuan, kita solat kat rumah, kita nak lewatkan isyak sehingga ke waktunya yang asal, lebih afdal jika kita lewatkan hingga ke 1/3 malam pertama. Itu untuk kalau kita nak lewatkan. Lewat lebih pada tu tidak sunat lagi dah. Lewat lebih pada tu tidak sunat lagi dah. Memang sunat untuk melewatkan waktu isyak sekiranya kita perempuan dan solat di rumah, tetapi hanya sehingga tahap 1/3 malam pertama. Yang ini kita kena jelaskan dulu sebelum menjawab soalan tadi. Takut nanti ada orang dia letih ke apa, dia tidur, tak solat isyak lagi, dia tidur dengan niat untuk qiyamul lail nanti sebelum subuh sekali dengan solat isyak. Ini boleh ke tak ni? Ini tak boleh lah. Kerana solat isyak tu perlu terlebih dahulu dilakukan sebelum tidur. Kerana juga waktunya dia ada waktu yang dihadkan, iaitu separuh malam. Separuh malam, kecuali kita tak jumpa masa. Kita tak jumpa masa untuk solat isyak, terpaksa kan, terpaksa lewatkan. Itu ada sebab dan boleh guna lah pandangan ulama. Dia kata pandangan yang menyebut sehingga solat subuh masuk tu. Okay, tapi kalau kita sengaja tak boleh. Kita sengaja tak boleh. Lagipun kalau mana kita tahu bila kita tidur ni kita akan bangun kan.
Ada orang boleh yakin bila dia tidur dia bangun balik untuk solat isyak? Ada. Jadi jangan tidur sebelum solat isyak. Solat isyak tu kena lakukan dulu. Yang bila dah selesai yang tu baru kita boleh buat keputusan sama ada kita nak qiyamul lail sebelum tidur ke nak qiyamul lail selepas tidur, baru boleh. Bila solat isyak sudah selesai. Dan perkara ini sebenarnya tidak berbeza sangat pun fadilatnya. Kerana kita akan jumpa nanti hadis yang mana Nabi bagi tahu kepada Umar dia nak solat witir sebelum tidur pun boleh, dan dibagi tahu pada sahabat yang lain nak solat witir selepas tidur pun boleh. Maknanya nak lakukan qiyamul lail sebelum tidur pun boleh. Sebab witir ni apa? Witir ni penutup qiyamul lail, betul tak? Maknanya Nabi sendiri jawab, bagi tahu pada sahabat dia, nak buat sebelum tidur boleh, nak buat selepas tidur pun boleh. Cuma kalau Kak Ati tanya tadi tentang fadilat dia ada kelebihan ataupun tidak, pastilah ada kelebihan bagi yang dah tidur kemudian dia bangun melawan tidurnya. Kelebihannya adalah kerana dia melawan tidur, melawan nafsu tidur dia. Okey. Jadi itu yang solat yang selepas tidur tu dinamakan tahajud. Kenapa? Kerana dia melawan nafsu tidur. Nama saja, beza pada nama sahaja. Kalau buat selepas tidur namanya tahajud. Tahajud pun termasuk qiyamul lail. Kenapa daripada dinamakan tahajud? Asal daripada perkataan jahada, yujahid nafsahu, berjihad. Kita panggil jihad kan. Jihad ni maksudnya melawan nafsunya. Dia melawan nafsu tidur. Tapi kita zaman sekarang ni kalau tak tidur pun sebenarnya melawan nafsu juga. Nak solat zaman sekarang ni kan, 4 jam pegang telefon. Boleh solat tu kiranya itu dah mujahadah dah tu. Jadi lebih kurang je lah fadilatnya. Kalau ikutkan orang yang dah dapat buat qiyamul lail ni, satu kemuliaan bagi dia. Satu, dia kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi taufik untuk melakukan qiyamul lail. Okey. Jelas dekat tadi. Harap jelas lah. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita takut, lebih-lebih lagi kalau kita takut bila kita tidur kita tak bangun. Jadi boleh buat witir terus. Lepas tu kalau contohnya kita tidur, lepas tu kita dah buat witir, kemudian kita tidur, lepas tu terbangun malam tu, boleh solat balik 2 rakaat, tapi jangan solat witir lah, kerana tidak ada 2 witir dalam satu malam. Yang afdalnya kita akhirkan witir sebagai penutup qiyamul lail. Tapi kalau kita takut, kita tahu fadilat witir ni ada fadilat dia, nanti kita akan jumpa hadis. Kita tahu fadilat witir dan kita bimbang kita akan terlepas witir, boleh untuk kita solat dulu sebelum tidur witir. Sebab kita takut nanti tak tersedar untuk qiyamul lail. Okay? Tetapi kalau kita terbangun, kita dah solat witir, jangan kita ulang sekali lagi witir. Tak payah witir lah. Tak payah witir. Cuma sebaiknya qiyamul lail tu kita tutup dengan witir di hujungnya. Tu bagi orang yang takut dia tak terbangun lah. Kalau dia pasti dah dia akan bangun, tak ada masalah lah, dia boleh buat witir di hujung malam. Kalau macam kata tadi nak solat dulu sebelum tidur, tak ada masalah. Kerana semua tu qiyamul lail selepas isyak tu dah dipanggil qiyamul lail dah. Semua solat selepas isyak dipanggil qiyamul lail. Termasuk solat tarawih. Solat tarawih ada orang tidur dulu. Bagi penat sangat lah kan. Solat tarawih tak sempat dah nak tidur lepas isyak. Bila nak tidur dia terus solat 2 rakaat lepas solat isyak. Solat tarawih tu qiyamul lail lah tu. Nama saja tarawih, qiyamul lail lah tu. Dia termasuk dalam umum qiyamul lail. Qiyamul lail yang dilakukan dalam Ramadan dinamakan solat tarawih. Okey. Jadi itu salah satu bukti yang tak tidur dulu. Tak ada masalah, tak tidur dulu. Okay, sebab Nabi Muhammad SAW sendiri pun dia buat di masjid lagi pada waktu dia. Kita akan jumpa hadis tu. Okey, rasanya boleh start dah ni kan? Sebab kita start hadis lah. Okey, kita mula dengan hadis ni insya-Allah. Jadi harapnya penjelasan tadi jelas. Kalau tak jelas lagi boleh bertanya lagi di ruangan chat pun boleh. Harapnya jelas dah tu tadi. Okey. Hadis seterusnya, hadis yang pertama hari ini daripada Jabir bin
daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun. Ni qama ni maknanya bangun solat. Qama fi syahri Ramadan, solat pada bulan Ramadan. Thumma intadharuhu min al-qabilah. Kemudian sahabat-sahabat menunggunya pada malam seterusnya. Falam yakhruj. Tetapi Nabi tidak keluar. Ni maknanya solat apa ni pada bulan Ramadan? Solat malam pada bulan Ramadan. Solat apa ni? Kita panggil solat tarawih. Maknanya dalam hadis ni Jabir meriwayatkan bahawa Nabi dia pada pada permulaan Ramadan dia keluar. Qama fi syahri Ramadan. Dia keluar untuk sembahyang malam pada bulan Ramadan. Kemudian kemudian sahabat pun tunggulah bila sahabat tengok Nabi pada hari pertama Ramadan tu. Nabi sembahyang. Pada hari permulaan Ramadan Nabi sembahyang. Jadi sahabat ikut tunggu. Hari berikutnya sahabat tunggu sebab nak solat dengan Nabi. Falam yakhruj. Tapi Nabi tak keluar. Bila keesokan hari Nabi keluar, Nabi pun kata, wa qala inni khashitu an yaktuba alaikum al-witra. An yuktaba alaikum al-witru. Khashitu an yuktaba alaikum al-witru. Sesungguhnya aku takut, aku bimbang solat witir ni akan difardukan ke atas kamu. Kalau Nabi sentiasa buat, kemudian orang ikut. Kalau Nabi sentiasa buat, kemudian orang ikut, maka Nabi bimbang ni Allah Subhanahu Wa Taala akan memfardukan witir itu ke atas kamu. Sama ada memfardukan witir itu untuk dilakukan secara berjemaah, kan? Itu kata-kata ulama lah, kata-kata ulama tafsir kan. Nabi bimbang ni, Nabi bukan bimbang witir jadi kewajipan. Tak, Nabi tak bimbang yang tu. Sebab yang tu jelas dah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut pada minggu lepas kita pun sebut hadis tu. Kita kata pada Isra Mi'raj Allah dah kata jelas dah, amdaitu ala abdi 5 sembahyang. Aku telah memfardukan kefarduanku ke atas hamba-ku 5 sembahyang. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada Isra Mi'raj kan. Hunna khamsah wa khamsun. Hunna khamsah wa hunna khamsun. Lebih kurang macam tu bunyi dia. Allah sebut dia 5 tapi pahalanya 50. Asal solat kan 50, kemudian Nabi minta Allah turunkan sampai ke 5, dan Allah kira kalau kamu sembahyang 5 pun seolah-olah kamu sembahyang 50. Lepas tu Allah sebut wala azidu alaihin, dan aku tidak akan menambah atas 5 sembahyang ni. Maknanya solat fardu tu Allah dah tentukan hanya 5. Sepatutnya Nabi tak perlulah kata dia takut kan. Maknanya Nabi bukan takut solat witir difardukan. Boleh jadi, ulama kata boleh jadi Nabi takut solat witir ni difardukan untuk dilakukan secara berjemaah di masjid. Itu yang dibimbangi oleh Nabi. Jadi Nabi buat juga witir, tapi Nabi buat selepas tu di rumah dia. Nabi buat selepas tu di rumahnya, menandakan solat tarawih sunat ke tak berjemaah. Pada zaman kita ni sunat ke tak berjemaah di masjid? Siapa boleh jawab? Menanda. Hadis ni menunjukkan solat tarawih ni ada dalil ke tak? Solat tarawih berjemaah di masjid ni ada dalil ke tak? Dan dia kan ada lah, sebab Nabi buat pada awal waktunya. Dan kenapa kita kata pada zaman ini dah jadi sunat? Pada zaman Nabi dia belum lagi sunat kerana Nabi lepas pada 2-3 hari pertama tu Nabi solat berseorangan di rumah. Kerana membimbangkan jatuh fardu untuk berjemaah di masjid. Yang mulai dah witir berjemaah di masjid, Nabi bimbang takut jadi fardu kerana wahyu masih turun. Pada zaman kita ni perlu ada tak lagi keperluan untuk bimbang tu? Tidak ada dah lah. Kenapa? Kerana wahyu sudah terhenti. Wahyu telah terhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi setakat mana yang Nabi ajar, itu sahaja agama Islam. Tidak ada penambahan lagi selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kita bimbang akan difardukan sesuatu perkara lagi selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jika ada, sebab ada golongan yang mengatakan kamu juga buat perkara bid'ah, solat tarawih itu bid'ah, Nabi tak buat jemaah. Dia tak tahu kan. Nabi pernah buat jemaah tarawih pada permulaan awal Ramadan. 3 malam pertama Nabi buat jemaah tarawih. Lepas tu Nabi buat kat rumah. Kenapa? Sebab dia bimbang, dia ada sebab. Dia bimbang, dia takut jadi wajib. Sebab ada geng-geng yang suka tambah ni, yang menyebut bid'ah hasanah dan sebagainya ni, menyatakan
Umar radhiyallahu taala anhu, bila dia jadi khalifah, dia pertama yang mengumpulkan manusia di masjid untuk solat tarawih atas satu imam, kan. Umar berkata, Umar kata apa? Ni'mal bid'ah hadhihi. Ni'mal bid'ah hadhihi. Ini adalah bid'ah yang paling yang baik. Dan dia kata ni'mah, yang paling baik. Dan bid'ah dia maksud dia di sini bid'ah dari segi bahasa. Maksud bid'ah dari segi bahasa ialah perkara baru. Perkara baru yang tidak familiar pada sesuatu zaman. Maknanya pada zaman Nabi, solat berjemaah ini, tarawih berjemaah tidak familiar kerana Nabi buat pada 3 malam pertama, kemudian Nabi tinggal kerana ada sebab, iaitu takut difardukan. Bila benda tu tidak familiar, kemudian datang dikenalkan kembali, itu dipanggil bid'ah. Bid'ah ni perkara yang tidak familiar pada satu zaman, perkara baru. Itu maksud perkara baru. Okay? Ini adalah perkara baru. Dalam segi bahasanya memang perkara baru, kan. Solat berjemaah tarawih ini memang perkara baru dalam segi bahasanya, tetapi secara makna syar'inya, makna istilah bid'ah tu, istilah bid'ah dalam istilah Islam, istilah syarak ialah perkara tambahan dalam agama yang Nabi tak asalkan, Nabi tak ajar pada kita, dan yang tidak ada pada zaman Nabi, Nabi tak ajarkan. Jadi solat tarawih ni bid'ah ke tidak dari sudut agama? Tidak, kerana ia diajarkan oleh Nabi. Mana buktinya? Ni hadis Jabir. Jabir kata, kan, Jabir bin Hudzaifah kata, Nabi sembahyang pada Nabi sembahyang. Jabir bin radhiyallahu ta'ala anhu, ni dia kata, bukan Jabir bin Hudzaifah ni, silap baca. Jabir ni dia kata Rasulullah SAW sembahyang pada bulan Ramadan, kemudian kami tunggu dia, selepas 3 malam tu kami tunggu dia tak keluar. Maknanya mereka dah berjemaah dengan Nabi selama 3 malam. Ini bukti solat tarawih adalah sunnah dan bukannya bid'ah, kan. Yang Omar kata, habis tu Omar kata bid'ah. Omar kata bid'ah dari segi bahasa, dia orang bahasa Arab, dia faham bahasa Arab, bukan kita ni macam faham secara literal. Okey, dia kata bid'ah tu bid'ah, okey, benda yang tak familiar, kita dah lama tinggal benda ni, kemudian kita barukan kembali. Ini adalah perkara bid'ah, perkara tambahan, tetapi perkara tambahan yang baik, bukan tambahan dalam agama yang dilarang. Tambahan dari sudut bahasa sahaja, tapi dalam agamanya ini bukan tambahan kerana Nabi dah buat, kan. Kita tak tambah ajaran Nabi sebab Nabi dah buat. Harap faham lah tu, harap jelas. Ni hadis yang membuktikan, yang boleh membidas balik, dakwaan orang-orang yang kata Umar kata ada bid'ah hasanah. Dari segi bahasa ada, dalam sudut agama tidak ada. Tidak ada bid'ah hasanah dalam sudut agama. Semua bid'ah dhalalah, Nabi kata semua bid'ah sesat, kan. Okey, ini ada soalan ni, tapi dalam translation tu ditulis solat tahajud bukan tarawih. Translation, mana translation? Dia letak dalam kurungan ni tahajud, night prayer, dia tidak termasuk tahajud. Itu yang bahaya kita baca translation sahaja. Translation ni dia kadang-kadang secara literal. Bila sebut qama, umum, qama ni solat, masuk solat. Dan solat pada waktu malam bukan hanya tahajud. Mungkin orang yang terjemah ni dia tidak ada background Islam, dia tidak ada background syariah. Jadi dia faham kalau solat malam tahajud. Mana tadi? Solat malam tidak semestinya tahajud. Solat malam tidak semestinya okey ni, solat malam tidak semestinya tahajud. Kalau dia letak dalam ni, dia letak dalam kurungan ni, tak betul lah. Tak betul. Kena betulkan, tidak semestinya, not necessarily tahajud. Solat malam macam-macam boleh. Bila solat malam ni termasuk witir dan sebagainya. Tengok, kalau nak tahu betul ke salah, cuba baca hadis ni sampai habis. Inni khasyitu an yaktuba alaikumul witr. Nabi sebut kat sini, aku bimbang akan difardukan ke atas kamu witir. Nabi tak kata pun, aku bimbang akan difardukan ke atas kamu tahajud, kan. Jadi sebenarnya witir, tahajud, solat tarawih, semua itu diklasifikasikan dalam solat malam. Solat malam semuanya. Okey, jelas Cik Ali? Jelas tu, ni kena betulkan, not necessarily tahajud. Okey, dalam bulan Ramadan kita panggil tarawih dalam bulan Ramadan.
Kalau kita buat lepas tidur, tarawih tu, boleh juga nak panggil tahajud. Itu jadi beza pada nama saja, beza pada nama. Kalau 2 rakaat qiyamul lail pada bulan Ramadan, kita panggil tarawih lah. Itu juga tahajud kita kalau kita tidur dulu. Tu maksud dia. Okey. Jadi itu kita faham dah. Kalau kita baca translation, hati-hati. Sebelum ni pun kita pernah jumpa kan yang ada kata tidak, dia dibuang tidak. Jadi terbalik terus lah. Jangan jadi dependent sangat pada translation. Kalau nak baca boleh cuba variasikan, banyakkan. Takut ada yang tersalah, tu dia nampak lah. Dan jangan kita terlalu yakin bila dah baca translation, tak boleh. Kita perlu kena tahu bahasa Arab juga. Baik, kita yakin apa yang kita pelajari itu betul. Okey. Jelas dekat situ, harapnya boleh Ikhwan nak jelaskan tadi tentang apa yang orang-orang timbulkan daripada syubhah dalam agama kita ni berkaitan bid'ah hasanah. Yang kononnya Umar kata ada bid'ah hasanah. No, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Okey. Hadis seterusnya daripada Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Kharijah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna Allah amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humurin ni'am. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ni Nabi kata, diriwayatkan oleh Kharijah, Nabi berkata, Inna Allah amaddakum, sesungguhnya Allah telah menambahkan ke atas kamu, memberikan ke atas kamu, bi salatin, dengan satu salat, dengan satu sembahyang, hiya khairul lakum min humurin ni'am. Sembahyang ini adalah lebih baik untuk kamu, lebih baik bagi kamu daripada humur ni'am. Ni'am ni ternakan unta. Humur merah. Unta, kita panggil unta merah kan, unta merah yang biasa orang sebut tentang siapa yang mengajak manusia ke arah Islam, siapa yang mampu mendakwah manusia. Satu orang manusia masuk Islam kerana kamu, lebih baik untukmu daripada kamu mendapat unta merah, yang orang kata Ferrari kan. Bagi masyarakat Arab, unta merah adalah harta yang paling mulia bagi dia orang, kenderaan yang paling mulia bagi dia orang. Merah di sini kita sebenarnya jangan salah sangka. Pernah jumpa unta warna merah? Kan? Pernah jumpa unta warna merah? Tak pernah nampak unta warna merah. Dia di sini bukan dimaksudkan warna merah macam Ferrari tu. Bukan merah yang kita masukkan pada zaman kita ni. Kalau macam tu, sampai bila tak akan jumpa unta warna merah? Kan? Dia macam ni, macam kalau kita bagi contoh dari sudut bahasanya untuk mudah faham. Kalau kita bercakap orang tua lah, orang-orang tua di negara kita. Kalau dia tengok kucing, pernah jumpa kucing warna kuning? Kucing warna kuning pernah jumpa? Mula-mula kita dengar kelakar lah, kucing warna kuning. Dia sebenarnya kucing tu warna coklat. Warna coklat, warna brown. Tapi orang tua main mudah-mudah warna kuning lah dia. Kan? Coklat dekat-dekat dengan brown dekat-dekat dengan ni, dia semua panggil kuning. Itulah maksudnya. Sama juga yang ni. Dia ada kemerah-merahan sikit, putih kemerah-merahan tu, dia panggil merah, unta merah, macam itulah. Okey. Jadi kalau kita nak cari unta merah memang tak jumpa. Ni unta yang putih dia ada sampai kemerah-merahan macam tu. Okey. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kamu satu sembahyang yang lebih baik. Yang sembahyang ini lebih baik untuk kamu melebihi unta-unta merah yang kamu muliakan tu. Qulna, maka kami berkata, maka kami berkata, wa ma hiya ya Rasulullah? Apakah sembahyang itu yang Allah kurniakan tu ya wahai Rasulullah? Qala, Nabi pun berkata, Nabi bersabda al-witr. Itulah dia sembahyang witir. Sembahyang witir. Ini fadilat yang aku sebut tadi. Fadilat pada sembahyang witir ni. Sebab tu ada orang dia bimbang, takut dia tak bangun. Dia tak nak tinggal witir. Seperti mana Nabi tak pernah tinggal witir. Walaupun Nabi bermusafir. Kerana ni lah. Kerana dia punya kefadilatan, kelebihan solat witir. Dia kata lebih baik daripada kita mendapat harta yang paling mulia di sisi orang Arab. Kalau pada waktu ni harta yang paling mulia di sisi orang Arab apa? Witir lebih hebat daripada tu. Faham kan? Witir lebih hebat daripada harta yang dianggap mulia oleh orang
ma baina salatil isya ila tulu'il fajr. Tengok ni Nabi kata bila kita boleh solat witir, Nabi sebut terus yang solat yang Allah kurniakan kepada kamu yang mulia itu adalah witir, ma baina yang tempatnya di antara salatil isya, ma baina salatil isya, antara solat isya ila tulu'il fajr, sehinggalah terbitnya matahari, maknanya waktu subuh. Antara solat isya dengan waktu subuh. Maknanya nak solat witir terus lepas isya boleh ke tak? Boleh. Tanpa tidur dulu. Mana ada tidur dulu kat sini selepas solat isya. Ya, terus bila dah selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak bangun terus witir, kan ngantuk sangat. Nak bangun terus witir, sebab takut nanti tak bangun ngantuk sangat ni. Jadi dia solat terus witir kemudian dia tidur, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nabi tinggal solat-solat sunat yang lain pada waktu permusafirannya, tapi Nabi tak tinggal solat witir. Witir tak Nabi buat. Tapi solat rawatib Nabi tinggal. Kalau kita musafir jangan buat solat rawatib. Kan bukan sebab kalau nak ikut sunnah janganlah, tak payahlah buat solat rawatib. Lagipun tak masuk akal. Solat yang fardu 4 rakaat pun kita solat 2 rakaat, kemudian kita tambah rawatib pula. Kan baik tak payah tambah rawatib dan solat 4 rakaat. Kan macam tu. Jadi kena ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita buat solat rawatib sebelum dan selepas sembahyang tu pada permusafirannya. Tetapi Nabi buat solat sunat witir dan solat sunat sebelum subuh Nabi tak tinggal walaupun dalam waktu bermusafir. Okey, harapnya jelas tu. Dan kita tahu dah sekarang ni fadilat solat witir. Sebab itulah kita tak nak tinggal lah kalau boleh. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni beri taufik pada kita untuk melaksanakan solat witir sebagai tambahan atas solat fardu. Dia bukan wajib, di mana kita dapati dalam hadis yang lepas, kita dah menyatakan dah tentang ini hadis Abu Ayyub Al-Ansari minggu lepas. Dia dah kata witir ini adalah sesuatu yang sunat muakkad, dia bukan wajib seperti mana wajibnya solat fardu, kan? Jadi solat witir ni bukan wajib tetapi sunnah yang muakkad yang sangat-sangat dituntut. Hadis kita baca tadi hadis rawahul khamsah illa an-Nasa'i wa sahahul Hakim. Hadis yang sahih. Okey, kita pergi kepada hadis seterusnya. Hadis seterusnya daripada, kita ada 10 minit lagi insyaAllah. Hadis seterusnya daripada hadis seterusnya daripada Abdullah bin Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu an abihi, daripada ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, Abdullah ni meriwayatkan daripada ayah dia. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-witru haq. Witir itu adalah satu hak. Satu hak. Faman lam yutir falaysa minna. Barang sesiapa yang tidak melakukan witir, maka bukan daripada kalangan kami. Okey, ini kena jelas. Akhrajahu Abu Dawud bisanadin layyin. Sanadin lin ataupun layyin. Abu Dawud mentakhrijnya dengan sanad yang lemah. Lemah ni dhaif lah, lin ni lemah ataupun dhaif. Tapi Hakim mensahihkannya. Walahu syahid dhaif, dan ada juga satu lagi syahid lain ataupun hadis yang lain yang merujukkan kepada makna yang sama daripada Abu Hurairah, juga dhaif. Juga dhaif. Yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad tetapi juga dhaif. Jadi hadis ni sebenarnya hadis dhaif, hadis dhaif. Walaupun hadis ni hadis dhaif, kita baca, kita ketahui maknanya. Al-witr haq, katanya al-witr ini hak. Faman lam yutir falaysa minna. Sesiapa yang tidak melakukan witir maka dia bukan daripada kalangan kami. Okey, kalau nak terjemahkan, kalau kita anggap benda ni betul, kalau kita nak terjemahkan, kita boleh kata hadis ni dia mengatakan witir ni patut dilakukan. Sebab hak-hak ni maknanya patutlah. Patut dilakukan. Siapa yang tidak melakukannya bukan pada kalangan kami. Maksudnya bukan berada di atas sunnah kami. Tidak melakukan sunnah kami. Itulah. Dan kita tahu hadis ni hadis dhaif dan dia bercanggah dengan, tidak boleh menjadi hujah, dia bercanggah dengan hadis-hadis lain yang telah sahih yang mengatakan witir ni wajib ke sunat? Sunat. Bahkan sunat muakkad. Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari tadi. Kemudian hadis yang sebelum ni pun kita dah jumpa. Lepas tu hadis yang lain yang pada waktu Isra Mi'raj tu kita tahu dah Allah sebut sendiri 5 solat sahaja yang
yang dituntut. Dan Nabi pun kata dalam hadis yang diriwayatkan tentang solat tarawih tadi, bahawa sebenarnya Nabi bimbang difardukan. Jika witir itu telah fardu, buat apa Nabi nak bimbang? Kan? Jadi sebenarnya hadis yang kita baca ni, hadis daripada Abdullah bin Buraidah ni dhaif. Nak tahu kenapa dhaif? Di sini ada. Kerana hadis dhaif lianna fihi Aba Munib. Kerana padanya ada orang yang bergelar, ada perawi bergelar Aba Munib Ubaidillah bin Abdullah Al-Atki Al-Marwazi. Waqad takallamu fihi. Ahli hadis bercakap tentang dia, ahli hadis komen tentang dia, banyak komen tentang dia, tak boleh pakai hadis dia. Dan hadis yang kita kata satu lagi yang lebih kurang sama dengan ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah tu, ada padanya Khalid bin Murrah daripada Muawiyah bin Qirrah an Abi Hurairah daripada, wa Muawiyah bin Qirrah ni, Muawiyah bin Qirrah salah satu perawi daripada rantaian perawi hadis Abu Hurairah ni, lam yasma' min Abi Hurairah. Dia kata dia dengar daripada Abu Hurairah, tetapi bila dikaji balik dia tak pernah jumpa Abu Hurairah. Jadi tak boleh pakai hadis ni, tak boleh pakai untuk jadikan hujah. Tengok tu betapa telitinya ulama ahli hadis apabila dia mengklasifikasikan hadis, dia cek satu persatu perawi ni, betul ke dia ni pernah jumpa dengan ni, dan dia dapati Muawiyah bin Qirrah tak pernah berjumpa dengan Abu Hurairah. Tiba-tiba dia kata dia riwayatkan mendengar daripada Abu Hurairah. Jadi hadis ni sanadnya terputus, tidak boleh dipakai. Kemudian Khalil bin Murrah, salah satu juga perawi daripada dalam periwayat dalam rantaian periwayatan tu, ada orang yang bernama Khalil bin Murrah munkarul hadis. Dia ni meriwayatkan hadis-hadis yang munkar. Hadis munkar apa maksud dia? Dia bercanggah. Hadis munkar ni satu hadis yang maknanya atau lafaz dia bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang siqat. Dia bukan rekaan sahaja, bukan maknanya tambahan sahaja pada hadis itu, tetapi tambahan yang bercanggah dengan hadis-hadis yang telah sabit dan sahih daripada perawi yang lain. Mana perawi siqah yang lain, perawi yang boleh dipercayai yang lain meriwayatkan lain. Maknanya dia datang dengan satu hadis, dia riwayatkan hadis yang bercanggah dengan perawi-perawi yang siqah, itu panggil munkarul hadis. Hadis yang diriwayatkan maknanya munkar, maknanya melanggar atau bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih dan diyakini sahih. Jadi tak boleh nak gunakan sebagai hujah lah hadis tentang mengatakan witir wajib ni. Yang mengatakan siapa tak witir bukan pada kalangan kami. Kalau siapa yang menggunakan hujah itu, kita tahu dah hujah ini hujah yang salah, hadisnya dhaif, tidak boleh dijadikan hujah untuk menghalalkan sesuatu ibadah. Okey, kita sekarang hanya ada 4 minit lagi. Rasanya kalau tak ada soalan kita boleh berhenti kat sini dulu kot. Kan? Boleh berhenti kat sini dulu. Sebab hadis nampak panjang daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid fi Ramadan. Ini tentang hadis tentang apa ni? Solat malam juga ni, solat malam pada bulan Ramadan, iaitu solat tarawih. Aisyah kata Nabi sembahyang tak lebih pada 11 rakaat. Kita insya-Allah sambung pada minggu hadapan lah kot. Kan ada soalan, kita stop meeting ni, kita buka sesi yang lain. Tenang sikit sebab nak syarah ni dalam masa 4 minit, tak tenang syarahannya. Mendengarnya pun tak tenang kan. So, macam mana pandangan abang-abang dan kakak? Kita tangguh ke minggu hadapan kalau tak ada soalan. InsyaAllah. Tak ada soalan Okey, kita tangguh majlis kita ni pada minggu hadapan. Walaupun majlis ringkas, majlis ini kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita manfaat daripadanya, menjadikan ia hujah kepada kita nanti untuk diberikan pahala, bukan hujah ke atas kita kerana tidak mengamalkan apa yang kita ketahui. Kita sambung pada minggu hadapan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Sama-sama.